Hai semua, selamat datang ke podcast baru saya untuk episod yang pertama. Jadi sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Hamizah binti Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Miza. Dan hari ini saya ada seorang tetamu jemputan iaitu Khairun Nisa. Hai. Hai, okey, jadi Khairun Nisa ni ataupun lebih senang saya panggil Nisa lah merupakan kawan saya. Jadi sebelum kita nak mula untuk berborak mengenai topik podcast kita hari ini, boleh tak Nisa perkenalkan diri awak terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Karini Salamri, berusia 21 tahun dari Kajang, Selangor. Okey, baiklah. Jadi tanpa nak buang-buang masa lagi, hari ini saya dan juga Nisa akan berborak secara santai sahaja untuk podcast kali ini mengenai satu topik iaitu lawan rasa takut. Okey, jadi Nisa, saya nak tanya awak, apa ketakutan yang ada pada diri awak? Okey, saya seorang yang sangat takut dengan badut dan juga maskot. Baik, saya memang percayalah semua orang dalam dunia ni mesti ada ketakutan yang tersendiri kan. Mungkin ada juga antara kita di luar sana yang takut pada benda-benda yang kita sendiri pun tak pernah terfikir bahawa perkara tu boleh menjadi sebuah ketakutan untuk seseorang. Okey, kalau macam Nisa tadi, Nisa kata awak takut pada badut dan sebagainya. Jadi pernah tak awak ada apa-apa pengalaman buruk berkaitan ketakutan awak tu? Okey, saya pernah nak bergambar dengan mak ayah saya dengan satu maskot lebah ni. Masa tu saya sangat takut dan saya menggigil sampai kan lepas bergambar tu saya nak berjalan pun saya tak boleh. Saya terus ajak mak ayah saya balik. Baik, bagi saya ketakutan ni memang bukan sesuatu perkara yang asing lah bagi kita. Macam kalau saya nak tanya pendapat Nisa lah kan. Apa pandangan awak terhadap orang-orang yang suka pandang rendah terhadap ketakutan orang lain ni? Okey, macam saya sendiri yang ada perasaan takut dengan badut, dengan maskot ni. Orang selalu pelekehkan macam, kau ni dah besar pun takut dengan benda tu. Kan comel, kenapa kau takut macam tu? Tapi pada saya lah, kita tak sepatutnya memperlekehkan ketakutan seseorang tu sebab kita tak tahu mungkin dia ada pengalaman buruk masa dia kecil. Contohnya macam dia takut kucing, dia pernah kena gigit ke, dia pernah kena cakar ke, kita tak tahu kan? Ya, betul. Okey, kalau macam awak Nisa, tadi awak cakap awak takut terhadap badut dan sebagainya. Pernah tak sekali dalam hidup awak cuba untuk atasi ketakutan awak tu? Okey, kalau macam pada satu tempat tu saya nampak maskot atau badut, saya akan cuba jauhkan diri saya dan saya akan cuba tenangkan diri saya. Okey, baiklah. Kalau tadi kita bercakap dalam konteks takut pada sesuatu perkara yang tampak, yang mana bila kita lihat dengan mata kita sendiri, kita rasa takut. Okey, tapi ada juga jenis ketakutan yang lain. Contohnya seperti ketakutan untuk memulakan sesuatu hal yang baru. Jadi, ketakutan tu tak semestinya ketakutan terhadap sesuatu objek atau manusia, tapi ketakutan tu juga kadang-kadang boleh terbentuk dalam diri kita sendiri disebabkan pemikiran kita sendiri, cara kita berfikir. Betul, biasanya perkara tu juga memang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Jadi bagi saya disebabkan itulah pentingnya untuk diri kita bergaul dengan orang-orang yang sentiasa dapat menyokong minat dan juga keinginan kita dalam apa jua keadaan. Bagi pendapat saya juga, selain daripada kita mengharapkan sokongan daripada orang sekeliling, pentingnya juga bagi diri kita untuk sentiasa berfikiran positif sewaktu menghadapi atau mengatasi ketakutan kita tu supaya kita lebih yakin dan berani untuk atasi ketakutan kita tu. Jadi kalau nak bercerita tentang ketakutan ni sebenarnya memang banyak sangatlah hal yang boleh kita kupaskan. Tapi saya nak tanya Nisa lah seumur hidup awak lah kan, apa ketakutan yang paling pelik yang pernah awak jumpa yang ada pada diri orang lain? Setakat ni lah, ketakutan yang paling pelik yang saya pernah jumpa ialah takut dengan orang yang berkepala botak. Oh, yang itu saya pun baru pertama kali dengar, tapi tak apa, tak kisahlah apa-apa pun jenis ketakutan kita, yang penting kita cuba untuk atasi ketakutan kita tu dan jangan pernah biarkan sampai ketakutan kita tu sendiri memakan diri kita pada akhirnya. Sesetengah orang ni kadang-kadang mereka anggap ketakutan seseorang tu sesuatu perkara yang tak serius atau mungkin tak masuk akal bagi mereka. Dan ada juga antara mereka yang menganggap ketakutan seseorang tu sebagai sesuatu perkara yang kelakar bagi mereka. Tapi jujur saya cakap, ketakutan tu bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibuat main sebenarnya. Ya, okey baiklah. Jadi nampaknya masa pun sudah mencemburui kita. Jadi Nisa, saya nak tanya apa yang dapat awak simpulkan berkenaan topik podcast kita hari ini iaitu lawan rasa takut, atau awak ada apa-apa nasihat tak yang awak nak bagi tahu pada semua pendengar podcast episod kali ini tentang ketakutan yang ada pada seseorang dan cara nak lawan rasa takut tu sendiri? Manusia ni ada macam-macam pengalaman pahit manis sendiri yang kita tak tahu walau kita kawan dengan dia, walau kita rapat dengan dia. Jadi kita tak tahu apa yang menyebabkan dia takut atau fobia dengan sesuatu perkara tu.
Okay, jadi kita tak sepatutnya pelekehkan atau ejek ketakutan seseorang tu sebab kita tak ada dekat tempat dia. Setiap orang mesti akan ada ketakutan masing-masing. Tak kisahlah polis ke, askar ke, sador ke, mesti akan ada perasaan takut tu. Sebab kita semua diciptakan dengan sifat macam tu. Mesti akan ada cara untuk kita atasi rasa takut tu. Jangan risau, okay? Okey, jadi kesimpulannya janganlah kita hiraukan sangat apa orang nak cakap tentang ketakutan diri kita tu sebab mereka semua pun tak rasa apa yang kita rasa. Betul tak? Betul. Jadi itu sahaja sedikit sebanyak perbincangan dan juga perkongsian mengenai topik podcast kita pada hari ini iaitu lawan rasa takut bersama-sama rakan baik saya Khairul Nisa, dan terima kasih sangat saya ucapkan pada Nisa kerana sudi menjadi tetamu jemputan untuk podcast bagi episod yang pertama ni. Sama-sama. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada anda yang sudi mendengar podcast saya. Saya harap perkongsian mengenai lawan rasa takut ni sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada anda yang mendengar untuk terus beranikan diri dalam mengharungi sesuatu ketakutan yang ada pada diri kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan bye-bye.